Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana menyertai saluran Pancarona Bahasa Melayu. Video kali ini akan membincangkan cara-cara menguasai karangan PT3 dan ini merupakan video bahagian 1 pengenalan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, lebih baik kita menguasai istilah karangan. Karangan sebenarnya ialah suatu karya yang dihasilkan oleh individu berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Apabila kita bercakap tentang karya, maka samalah juga dengan segala karya seni yang lain seperti lagu, puisi, lukisan, filem, drama, tarian dan semua hasil seni yang lain. Maka karangan juga sebenarnya hasil seni apabila individu itu dibenarkan untuk meluahkan segala pengalaman dan pengetahuan yang ia ketahui berdasarkan tajuk yang telah diberikan. Oleh hal yang demikian, calon PT3 hendaklah tidak menjadikan karangan sebagai suatu bebanan. Sebaliknya, individu tersebut hendaklah menjadikan soalan karangan sebagai peluang untuk mendapatkan markah yang cemerlang dalam bahasa Melayu PT3 kerana individu diberikan kebebasan untuk meluahkan segala maklumat yang ia ketahui berdasarkan tajuk karangan tersebut. Bagi peringkat pentaksiran tingkatan 3, karangan diuji dalam kertas 2 Bahasa Melayu PT3 sebanyak 2 bahagian iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Kita akan lihat pemarkahan dan juga format untuk bahagian A dan bahagian B. Bahagian A dinamakan sebagai karangan pendek sebanyak 15 minit sahaja diperuntukkan. Calon hendaklah menulis pendahuluan, isi dan penutup yang bergantung pada soalan tersebut. Hanya ada satu soalan sahaja dalam bahagian A, maka calon hendaklah menjawab semua soalan yang ada. Had patah perkataan sebanyak 50 hingga 80 patah perkataan dengan markah sebanyak 10 markah sahaja. Manakala bahagian B dinamakan sebagai karangan panjang, 45 minit diperuntukkan. Seperti biasa, hendaklah ada pendahuluan, isi dan penutup. Untuk bahagian B, terdapat 3 soalan yang terdiri daripada satu tema yang sama. Calon hanya perlu memilih satu soalan sahaja dan tulis karangan sepanjang lebih 180 patah perkataan. 30 markah diperuntukkan dalam bahagian B, maka jumlah kertas 2 ialah 40 markah. Sekarang kita lihat pula pemarkahan untuk bahagian A dan bahagian B. Seperti yang kita ketahui, markah bahagian A sebanyak 10 markah, maka cemerlangnya ialah 8 sampai 10 markah. Manakala bahagian B markah penuh ialah 30 markah, maka cemerlangnya ialah 25 hingga 30. Selebihnya disusun mengikut aturan tertentu iaitu kepujian atau baik, memuaskan, penguasaan minimum dan akhir sekali tidak mencapai tahap minimum. Oleh hal yang demikian, calon PT3 hendaklah berusaha bersungguh-sungguh supaya anda mendapat markah cemerlang. Bak kata peribahasa Melayu, usaha tangga kejayaan, ada tip karangan cemerlang untuk anda gunakan dalam peperiksaan, iaitu yang pertama, patuhi had patah perkataan dan gunakan konsep faktapus. Bukan octopus sotong, tetapi faktapus. Faktapus ialah akronim yang terdiri daripada pelbagai faktor yang boleh menyebabkan calon mendapat dan hilang markah dalam masa yang sama. Yang pertama ialah format. Pastikan calon mempunyai pengetahuan yang luas tentang format tersebut supaya tiada markah ditolak akibat format yang salah. Gunakan ejaan yang betul semasa menulis karangan supaya tiada markah ditolak akibat ejaan yang salah. Gunakan kosakata yang luas dan terkini supaya anda dapat meningkatkan markah bahasa. Pastikan tanda baca betul supaya tidak ada markah ditolak akibat kesalahan tanda baca. Gunakanlah ayat yang pelbagai supaya anda dapat menarik perhatian pemeriksa ketika membaca karangan anda. Gunakan penanda wacana supaya pemeriksa dapat melihat susunan idea anda dan tulislah karangan anda secara perenggan supaya dapat memperlihat kekemasan karangan. Selitkan pelbagai ungkapan menarik seperti peribahasa, cogan kata,
kata-kata hikmat dan sebagainya supaya karangan anda lebih baik dan menarik. Akhir sekali, gunakanlah contoh daripada isu semasa kerana ini boleh meningkatkan markah kematangan menulis dalam karangan anda. Sekian, itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa ikuti kami di saluran Pancarona Bahasa Melayu melalui YouTube. Jika anda suka video ini, sila tekan like, dan jika anda mahu mengikuti perkembangan kami, jangan lupa subscribe video-video kami. Semoga anda meraih maklumat tambahan dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu.